والصلاة والسلام ويسلم وكنتم بإحسان وقال الله Kesatuan kedua ya, ketiga ini dua, habis dua. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bihi wa yu'minu billahi. Kedua, tauhid. Definisi tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid itu daripada perkataan wahada, yuwahidun, tauhidan. Satu dan satu, mana satu tu itu. Jadi wahdalah yang tauhidan ini ialah Esa. Terjemah Melayu kata Esa. Esa ataupun tunggal. Jadi bicara tentang tauhid ini ialah bermakna bicara tentang penunggalan ataupun pengesaan Tuhan. Tauhid lawannya apa? Tauhid lawannya syirik. Syirik. Tauhid namanya syirik. Baik. Bermakna kalau tunggal namanya penyekutuan. Bermakna kita hanya ada dua keadaan saja. Kalau tak tauhid, syirik. Kalau tak syirik, tauhid. Jadi ada kita mendalami ilmu tauhid ini, kita kena perlu merasakan bahawa ibadat menyekutukan Allah itu dosa. Dan Allah tak reda ianya disekutukan. Jadi kembali kepada ibadat itu, ibadat hanya untuk Allah sahaja. Kita ni benar hamba Allah, Abdullah. Kalau benar hamba Allah, ibadatnya untuk Allah, sembah Allah. Tapi kalau ibadatnya untuk syurga, maka itu dipanggil hamba jannah, hamba syurga. Ibadat untuk pahala, itu hamba pahala lah. Ibadat kerana takut ke neraka, itu hamba neraka. Adapun kita hamba Allah, maka buatlah amalan kerana Allah. Semayang duha kerana Allah, bukan kerana rezeki. Bukan. Untuk rezeki, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai yang maha pemberi rezeki. Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Zikir kita itu adalah sembah Allah, bukan
ya fulus. Betul. Kita nak submit borang besok ni, nak masuk tender. Tak banyak orang, 1.5 juta ada tender tu. Nah. Jadi ya Rani, lidah sebut ya Rani, tapi dalam hati ya fulus, ya Yunus. Nah. Dia tak benar kita punya penghayat. Lidah disebut lain, penghayatan dia lain. Ya. Ibadat hanya untuk Allah saja. Ya. Istilah tauhid menurut bahasa berasal daripada perkataan Arab wahada. Pastennya wahada, presentennya yuwahidu. Adapun kata terbitannya tauhidan, pengesaan, yang bermaksud menyatukan sesuatu, memperesakan sesuatu. Jadi memperesakan Allah lah, menunggalkan Allah. Dan perkataan tersebut menunjukkan sesuatu yang tunggal. Ia dengan arti tidak memiliki kesamaan dan sesuatu. Pada zatnya tiada serupa, pada sifatnya tiada serupa, pada perbuatannya tiada serupa. Ya. Pada zatnya, dirinya tiada berbilang-bilang. Pada sifatnya tiada berbilang-bilang. Pada perbuatannya tiada berbilang-bilang. Itu dikatakan tauhid, wahdaniyah, pengesaan, penunggalan. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah pada zatnya, menunggalkan Allah pada sifat-sifatnya, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah pada dirinya. Jadi dalam ibadat ini latihkan diri kita. Pertama, dengan mengajar diri betul mindset kita. Ibadat hanya semua Allah. Ya? Jadi kalau ada unsur-unsur merasakan diri kita beribadat, lalu dasar itu jangan dibiarkan ianya bertampak lama dalam diri kita. Kita hamba ni lemah. Dia dapat datang masuk jemaah, dapat berzikir, dapat belajar. Kita rasakan kita dah datang belajar. Lintasan dia datang mengatakan kamulah datang belajar. Kita pun tolak mentah-mentah, tolak cepat-cepat. La ilaha illallah. Tiada yang mendatangkan aku ke masjid illallah, melainkan Allah. Kita berzikir, sayup hati kita, tenang hati kita, menyati Allah. La ilaha illallah. Tiada yang mengingatkan dirinya melainkan Allah, yang mengingatkan dirinya dan diri kita. Kita solat asas azhar, asas mana, bukan kita, tetapi Allah yang memberikan kelezatan itu. Apakah hikmah Allah memberikan kelezatan, keselamatan dalam beribadat? Agar kita tidak rasa bosan. Itulah hikmahnya. Kita solat duha, rezeki melimpah, baca waqiah, rezeki melimpah, agar kita tidak cepat merajung dengan Allah, tidak berburuk sangka dengan Allah. Kesian Allah pada kita. 25 tahun semain duha, gaji tak naik, kerja berpindah-pindah, cuba menyangka tak untung. Sekali-sekali ni Allah beri ke? Tujuan Allah beri itu apa? Untuk memujuk hati kita yang hampir-hampir nak bunuh diri. Sebab apa nak bunuh diri? Sebab putus asa dalam hidup. Orang muda putus asa dalam percintaan, bunuh diri. Ya. Orang bisnes terlilit ke hutang, terjun jabatan. Setengah tempat tu saya terbaca satu artikel
Ada seorang di luar negara selama 20 tahun lebih dia bekerja di kawasan itu, dia berkhidmat hulu hilir jembatan itu selama 20 tahun lebih. Dia telah pun menyelamatkan 400 orang daripada bunuh diri di jembatan itu. Di kisah Cina. Jadi Allah tumbuhkan dalam hati jiwa manusia itu kasih sayang. Itu tak jadi sebab Allah itu Rahman Rahim. Ya. Orang kecewa, putus cinta, kecewa dalam bisnes, kecewa mungkin kerana gagal dalam pekerjaan, tak berjaya, dikata orang, dihina orang, nak bunuh diri. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan tidak mengenal. Orang kafir dia tak mengenal, tak ada agama bagi diri dia. Ada pun kita orang Islam pun begitu juga. Ditekan, bisnes tak berjaya, sakit berterusan, lepas ibu meninggal sakit, isteri pula kena kanser payudara, lepas tu dah isteri pula meninggal, anak pula benda anak OKU lagi, sindrom. Senang nak ajak kawan budak yang OKU ni, mujahadah kita tahan perasaan kita tu. Jadi ada orang tak mampu nak tanggung. Tetapi dalam Quran menyebutkan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu dengan dugaan bebanan, melainkan seseorang itu mampu untuk menanggungnya. Tetapi kenapa kita ada diuji rasa sakit? Yang rasa sakit itu, yang memberontak itu nafsu. Nafsu kita tak reda. Sebab nafsu memang sifatnya berdebel, samsing. Dan Allah tu nak lawan kerja dia. Sebab itu kita disuruh tekan nafsu tu. Nafsu nak makan kan? Nabi ajarkan kita puasa Isnin Khamis. Kalau kita buat gila setiap buat matematik. Kalau kita amalkan puasa Isnin Khamis dalam sebulan dah dapat 8 hari. Puasa pula pertengahan bulan cerah. Bulan cerah 13, 14, 15. 8 campur 3, situ dah 11 hari. Campur lagi 3 hari pada bulan gelap, 28, 29, 30. Kalau bulan itu hanya 30 saja, 28, 29, 1 hari bulan. Dapat 3 hari. Total 14 hari. 14 hari itu setahun atau sebulan. Suruh latih. Baiklah, kalau tak nak buat begitu pun ambillah fasting cara orang barat. Apa dia? Pagi tak makan, makan tengah hari je. Kemudian makan sedikit sebelum tengah matahari. Malam nanti air saja sepanjang masa air. Pagi besok subuh pun air saja. Itu cara orang barat. Berkesan juga. Kuranglah cara pemakanan ni. Ni kita ni belajar tasawuf, tapi makan memang kalah. Baca cerita wali, zuhud, benci dunia, wara, soleh, makan sedikit. Dulu, kenapa orang-orang alim dulu lah, bukan orang alim sekarang lah. Waktu guru dulu, orang-orang kiai-kiai dulu, ada pikir duri, mencidukkan nasi. Maka dia akan ambil pentingan itu dibuang separuh. Nanti tambah tu dia cerita sedap tambah kan, itu je dibuang separuh. Nanti rasa nak tambah, itu lain cerita. Sebab apa buang separuh? Sebagai nak mendidik diri kita dah bersiap sedia untuk kurang makan. Ni kita orang cikgu nasi, tambah sikit lagi. Sikit sangat. Seketul je, belum ketul lah. Atau sebut tambah. Tambah sikit. Kalau pergi kenduri itu kat meja dah tambah lah. Nanti pusing-pusing tengok cendol.
Ada apa balik kering, ada apa balik cek ketiak pula, cek ketiak rocak, masuk terus. Jadi itu disuruh kurangkan makan sebab apa? Sebab nak tekan nafsu. Ya? Nafsu nak cakap saja. Baik, sekarang ini didik nafsu itu sama ada diam atau baca Quran berzikir. Ya. Nafsu ni nak jalan ni, enjoy jalan ni. Didik nafsu kita berpusrah dalam rumah, duduk dalam rumah. Ya? Duduk dalam rumah. Isteri kita tu pun, kalau kita duduk rumah, semua nak tahu. Tak apa-apa pun. Kita ada okey lah tu. Ada seorang perempuan telefon saya, tiba-tiba Ustaz nak cakap sikit boleh? Apa dia? Saya nak cerai lah. Saya cakap lah dengan suami saya, kalau begini kita cerai lah. Suami nak kata apa? Okey, saya pergi dia. Sebab apa suami saya begitu? Si perempuan ni berkata, sejak lepas pilihan raya itu bisnes naik, banyak kabel kan, jadi bisnes naik, beli kereta baru. Jadi suami tinggal sibuk, semayang pun tinggal. Dulu celup tepung, sekarang dah tak ada tepung dah, langsung tak semayang. Balik nanti pukul 2-3 pagi. Apa pun dia, borak balik. Itu je. Sebenarnya kita faham bahawa perempuan Ustaz itu 2-3 pagi pun balik. Kita faham tak? Memang jiwa perempuan itu nak kita ada di rumah seketika atau boleh berkumpulan. Tak apalah. Cipta hidup tidak apa. Ya. Dia untuk kekalkan romantik di situ matangga itu 3 perkara. Secara berjemaah. Apa dia? Sentiasa bersama. Nah, walaupun tak pernah benih pun sentiasa bersama. Kedua, mandi bersama. Ketiga, berbual sebelum tidur. Itu lah. Itu untuk eratkan hubungan. Mungkin tip ini kalau tuan-tuan cuba-cuba buat ke rumah, ada ayat di bawah ni. Orang tu biar apa? Tak apalah, sabar lah. Macam mana? Baik. Jadi saya beritahu perempuan tadi, sebenarnya apa yang kamu beritahu saya ini adalah merupakan satu kes daripada ribu-ribu kes. Di luar sana masih ramai lagi orang dengan suami tak sembahyang, tetapi tetap ada hubungan suami isteri. Perlahan nak ajak suami sembahyang ni, suami pun memang dikit-dikit juga kan. Tapi saya kata cuba kamu cermin diri sendiri, silapnya di mana. Akhirnya menangis saja. Menangis sebab dulu sebelum menikah hadir dalam kuliah, khidmat dengan ustaz, bantu itu bantu ini, support ini. Tetapi habis sudah berkahwin, bisnes pun dah kencang, income pun keras, call tak jawab, WhatsApp tak balas, jumpa pun tidak. Baik pun mengenanglah kisah-kisah silam itu. Berbeza dia kata. Waktu dia duduk dalam pengajian, duduk dalam selawat, dengan sekarang dia sibuk bekerja, hatinya dia merindukan, inginkan jiwa yang seperti dulu, bukan seperti sekarang. Sekarang walaupun nampak mewah hidup, terima sini, tapi hati tak tenang. Adapun kita datang dia kuliah, duduk dengar sampai tertidur, itu tak tenang. Tak payah terima jauh-jauh, datang dia ke masjid, ingat kuliah, insya-Allah tenang, senyap dia. Tapi kalau tak sekadar terima jauh-jauh, hati tak tenang tu macam. Benarlah apa yang ulama sebutkan berdasarkan hadis Nabi, majlis ilmu itu sakinah, majlis ketenangan. Majlis ketenangan itu datang macam mana? Kerana dipayungi oleh para malaikat. Mereka membawa kerahmatan, maka hati tenang. Tenang. Dia tak ada masalah. Cuma tak adalah manfaatnya. Tetap dapat manfaat pada sudut pahala dan ketenangan. Tapi segi ilmu
tak kuat yang lama lah kata. Untuk dapatkan ilmu itu terus kita bertekun dan belajar. Istilah tauhid berbahasa daripada Arab wahada yang bermaksud menyatukan sesuatu dan kata tersebut menunjukkan sesuatu tunggal. Ia tidak memiliki kesamaan pada sesuatu. Sebab itu bagi kita keesaan Allah, maka orang Arab menyebutkan Allahu Wahid, Allah itu satu. Yang bermaksud Allah telah adalah Esa dan tidak ada yang lainnya dalam segala hal. Ini terjemahan Esa sebab orang Melayu lebih merasakan bahawa tepatnya perkataan wahid itu terjemah pada Esa atau tunggal. Dengan itu perkataan tauhid mengandungi makna pengetahuan tentang keesaan Allah Taala, tiada tandingan, saingan dan sama dengannya. Oleh itu jika seorang tidak berkeyakinan sedemikian yang menyesakan Allah, maka sesungguhnya dia tidak bertauhid. Jadi kita takut ini dah dikatakan mati su'ul khatimah, mati dan kesudahan yang buruk dikarenakan mati tidak bermakrifat pada Allah, mati tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita doa Allah waqti dari husnul khatimah, ya Allah mati dalam kesudahan yang baik, kasahkan mati dan hati kita ini mati dalam mengenal Allah. Tak kisah mati mana pun kita bukan boleh kautin yang ada maut. Jangan mikir aku bersemayam dan tunggu kena semayam tu sujud nanti. Mereka mau datang ambil nyawa dah ni. Nanti dulu sujud akan ke sini. Masjid Ampang Indah Abu Hasanah tu kat Masjidil Haram saja tu. Ejaz dan mereka mau boleh kita sempat dengan ejaz. Sebab apa? Ajal itu boleh datang tidak lewat sesaat, tidak cepat sesaat, tepat masa dia. Jadi yang pentingnya kita sentiasa mentauhidkan Allah. Itu kata mati husnul khatimah. Ya banyak juga wali-wali Allah, kasih Allah, para habaib, para ulama, mati hospital, mati di rumah, itu biasalah. Tetapi yang kita nak ialah mati dan bermakrifat pada Allah. Ada pun mati baru dia ada video tersebar imam mati bersujud, itu satu gambar orang soleh lah. Tetapi tidak menafikan pula orang mati atas katil, mati kerana kemalangan, mati kerana sakit, penyakit sebagainya, itu matinya hina sesuatu Allah, tidak. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui keburukan hamba-hamba ini. Jadi kita tak kisahlah mati dalam apa pun, kerana ada juga para wali itu mati dalam orang pun tak tahu kasih Allah. Sebab diri sentiasa mastur. Apa mastur? Sentiasa tersembunyi. Hingga mati ni pun tak ditanya oleh orang lain. Tiba-tiba meninggal saja. Nah, hanyalah ada beberapa orang yang menguruskan urusan jenazah selesai. Sebab itulah memang saya kena wali itu antara sifat mereka itu yang tidak menunjukkan diri. Yang tidak menunjukkan diri. Luarnya biasa-biasa, tapi dalamnya luar biasa. Kebanyakan kita pula luarnya luar biasa. Sampai jumpa tongkat, kain hitam, jangan apa tu, tasbih, kaki tengkuk, tongkat lagi, senyum, lembut berjalan, solat punya nama, rokok sujud lama, doa dan nangis, kan? Zuhirnya hebat. Zuhirnya luar biasa, tapi dalamnya biasa-biasa. Nah, jadi wali Allah itu wali mastur, wali tersembunyi ini. Nah, luarnya masih biasa, tetapi dalamnya luar biasa. Saya dulu waktu muda-muda, waktu sekolah Arab, adalah waktu cuti-cuti itu berlaki menghadap kitab Tahikam, Kitabun Nafis dengan guru. Guru itu kami panggilnya Cikgu Atan. Nama kampung itu Cikgu Atan. Tapi namanya Ahmad bin Kasim. Tapi orang panggil Cikgu Atan. Cikgu Atan ini ada meninggal ganti murid dia. Alim juga. Tapi mereka panggil Cikgu Ismail. Setelah sekian lama masih tersimpan dalam kepala saya, tapi saya tak bertanya. Sejak beberapa tahun yang lalu saya pun tanya kawan saya. Kawan saya ini memang
lahir di Muar, besar di Muar, duduk di Muar. Dan dari dulu sampai sekarang dia mengikuti pengajian guru pendulu ni, Cikgu Ismail ni. Saya tanya, nak tanya satu soalan lah, kenapa orang alim di Muar ini mereka panggil cikgu, tak panggil tok guru, tak panggil kiai, tak panggil ustaz? Kata sahabat saya, kerana mereka menyembunyikan kealiman mereka. Sembunyikan kealiman mereka. Oh, patutlah. Jadi mereka tidak mahu mencari popular, masyhur di sisi masyarakat. Mereka adalah mereka. Kita ini jadilah diri sendiri. Jangan cuba-cuba jadi orang lain. Kalau cuba-cuba tiru-tiru orang lain, nanti lama-lama jadi munafik. Kita cuba-cuba ikut seperti mana Syekh Abu Qurjani, seperti Tok Selama, Tok Kenali, baca buku Ali, Tok Bangun Cerita Nabi Wali Sallallahu. Cuba-cuba tiru cara dia. Cara beramal tiru dia, tetapi hati tak sama pun sikit dengan wali-wali Allah. Akhirnya munafiklah, berpura-puraan saja. Jangan. Rupa-rupanya mereka menyembunyikan kealiman mereka itu dengan panggilan cikgu. Kalau saya ni agak-agak saya tukar sebentar tahun 2024 dia tukar penceramah undangan Cikgu Johari. Agak-agak tak datang orang, cikgu aku tu nak ajar beragama mana boleh, tahu dah tidak siap dah. Kalau ustaz orang rumah ada sikit letak syekh lagi al-fadil Samahah Syekh Maulana, itu tumpah sikit kan. Tambah doktor lagi, kiai lagi, haji lagi. Masya Allah tu. Tapi kalau cikgu 2 hari datang mengajar, cikgu matematik ke geografi aja tu. Jadi tertutup. Itulah hukum-hukumnya budaya guru-guru orang alim di luar sana. Oh, kita faham sedap kan almarhum Cikgu Antan ini. Saya belajar dengan dia, pengalaman saya belajar kitab hikam Ibnu Bilah Ibnu Sekendar kan. Kitab Darul Nafis. Darul Nafis itu antara kitab yang menceritakan tentang martabat tujuh. Dan saya juga sempat waktu ada ruang sedikit waktu sekolah, tapi saya ini pengawas ketua belajar. Dan saya ada ruang sikit lagi ikut pengajian di luar sana, ikut pengajian ilmu nahu, ilmu saraf. Ada beberapa orang-orang murid yang nak belajar nahu saraf, saya follow pengajian dia. Dia alim dan dia punya dalam silsilah ilmu dia, memang dia ini antara murid kepada Cikgu Yasin. Cikgu Yasin ini ayah kepada Muhyiddin Yasin. Antara wali lah, kalau muat kepada Yasin tu lah, Muhammad Yasin tu. Dan mereka belakang Muhammad Yasin ni, dia antara anak murid pernah berguru dengan Syekh Fadil Al-Bantani. Syekh Fadil Al-Bantani. Jadi dengan Kiai Saleh dulu tu, tu seangkatan tu, zaman-zaman tu. Memang itu pondoknya di pupuk saja. Jadi mereka-mereka ini, guru-guru ini belajar di pondok juga. Memang dalam pondok lah kan orang alim. Tapi rupanya mereka menutup kealiman mereka itu dengan panggilan cikgu saja. Dan kita sendiri pun kalau sebut syekh, sebut ustaz, mungkin kita salam itu cium tangan. Dan itu cikgu, saya tu, sekarang itu je. Jadi akhirnya ada orang tak melihat kelebihan ataupun nampak kelebihan di seseorang, secara tak langsung dia lebih tenang. Tuan-tuan, mana penat kita nak melayan? Banyak kenalan ke ataupun sikit kenalan? Kalau banyak kenalan, penat kita. Cuti sekolah aja dah tampal dah. Tampal dekat dinding tu, kat jemputan. Hari ini 7 hari bukan dari Ahad,
Kak Allah ni, anak Maleha, pergi anak Maleha ni. Ini kat Singapura ni. Haji Dollah ni, kawan lama ni. Ni sajen kaset ni, kena pergi ni. Aduh, dia tempat ni. Tak apalah, kita macam mana dia pilih. Rawang, Singapura, satu jalan. Tetapi masalahnya, ni, sajen kaset ni, kat Belakang saja tu, kita pening kepala. Nak turun ke Singapura, Rawang patah balik ke Belakang sana. Tak lepas Belakang, patah belakang balik ke rumah. Benar kita. Tapi kalau orang pun tak kenal kita, tak ada jemputan. Tak ada jemputan kan? Saya baru ni kebetulan balik kampung, bawa anak-anak, ambil anak di Masjid Tanah, bawa balik muar. Tak macam mana saya nampak jam kan. Saya pun larilah daripada Ampang, masuk ke Ceras, masuk ke Jalan Lengkas. Sangkut situ pula, sangkut lepas. Dan lepas tu pula masuk ke Senawang, keluar ke Senawang. Tiba-tiba Wes pun bagi pilihan untuk lari ke jalan kampung. Saya pun dari kampung, tak masuk ke highway dah jam merah tu. Masuk, keluar kat mana? Ini jalan Cengkau ini jalan nak menuju kampung arwah ayah saya di Cengkau, bawah sana. Saya pun terkenanglah. Zaman-zaman silam aku duduk kat kampung tu. Bila orang tengok jalan kampung, pekan dia sama dengan dulu dan sekarang sama je pekan itu, pekan Cengkau tu. Memang sunyilah, sembilan, tahu lah. Kalau banyak pun kerbau dia banyak berorang. Lepas tu saya pun nak tengok tanah rumah arwah wan saya. Ini ada tanah satu rumah dah runtuh dah. Makcik saya dah runtuh kan. Saya pun singgahkan masjid semayang. Lepas semayang tu saya dengan anak saya semua kecil-kecil. Jumpa pakcik tu, Pak Bilal lah. Dari mana ni? Saya kena Ampang Selangor. Saya datang sini dulu, saya di sini. Duduk mana? Siapa? Saya dulu ayah saya di sini. Siapa jawab? Pakcik tak kenal. Kau sebut dulu lah. Kau sebut dulu. Muhammad Som. Kawan aku tu satu sekolah. Muhammad Som maknya senang kan? Ya betul lah senang. Oh Masya Allah, lupa. Jadi saya pun berkata pada pakcik tu, buat pakcik tu pun kalau ayah saya itu umur 74 itulah, umur 74 kawan sekolah. Dia kata yang masih hidup ni aku dengan seorang lagi, namanya Hamid. Aku dengan Hamid hidup kan kampung ni. Yang pun dah meninggal, dia semua dah meninggal, dua ni. Jadi saya kata saya teringatkan hadis Nabi. Kalaulah ayah sudah meninggal, buatlah baik dengan kawan-kawan ayah itu, seperti mana kita berbaik dengan ayah itu juga. Justru itu kalau nak tinggal kawan tua itu salam dua sikit. Jangan salam kosong. Salam dua sikit. Hargai kawan ayah kita. Jadi kita kalau tak boleh kampung, kami semua dah di sini, ayah pun meninggal, kawan ayah ada tak? Ada. Balik kampung ziarah kawan ayah. Orang tua tu dapat ziarah ni, dapat RM1 RM20. Seronok orang tua tu doakan kita pula. Nak kereta, isteri kata, ambil nombor telefon. Kita cakap telefon. Pakcik ada telefon. Aku telefon memang tak ada. Engkau nak jumpa aku, datang ke sini. Adalah keselimut waktu. Pun Pak Bilal. Nak ceritakan walaupun tidak ada handphone, tidak ada apa, tetapi biarlah kita ada Allah dalam diri kita. Itu amanah hidup kita. Dia kecanggihan ini tidak membawa apa-apa. Nampak canggih maju secara zahir, tapi manusia semua mundur, batin mundur. Belajar belajar itu harga di pondok, di madrasah. Kalau dapat handphone, tinggal Quran, tinggal kitab hadis, tinggal tak fikir handphone. Belajar saya waktu PKP balik rumah,
Kena handphone lah. Langsung tak nak kembali ke neraka sebab handphone. Dapat beza kata Quran dan handphone mana besar? Handphone lah. Bagaimana nampak maju pada teknologi tetapi mundur pada batin, rohaninya rendah. Maju pada teknologi, mundur pada rohani. Baik. Dengan itu kata tauhid mengenai makna pengetahuan tentang keesaan Allah Taala. Tiada tandingan, saingan dan sama dengannya. Oleh itu, jika seorang tidak berkeyakinan sedemikian menyaksikan Allah, maka sesungguhnya tidak bertauhid. Manakala kalimat tauhid menurut istilah adalah menyaksikan Allah secara terhadap apa sahaja khusus baginya seperti ilahian, yakni ketuhanan, dan nama-nama serta sifat-sifatnya, penggunaan istilah dan makna yang terdapat dalam beberapa firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Antaranya Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Katakan ya Muhammad, Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan segala makhluk untuk memohon sembarang hajat. Jadi kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah pun tetap kita mengatakan Allah tempat bergantung. Namun di sisi Ahlussunnah wal Jamaah tidak menjadi salah, malah masih dalam ruang lingkup syariat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bertabarruk, mengambil perkataan itu dibolehkan, dan bertawassul itu dibolehkan. Itu hujahnya. Bertawassul, ziarah kubur para wali Allah, dan ziarah kubur, menziarah kubur satu sunnah. Dan ketika masuk kubur kita bisa salah. Ziarah kubur itu satu sunnah. Jadi apabila ziarah kubur para wali Allah, kita berpasangkan niat supaya nak jadi seperti dia. Ilmunya, amalnya, ketakwaannya, zuhudnya, waraknya, soleh seperti dia. Si mati itu jadi contoh teladan. Ada pun kita berikan Fatihah untuk dia. Memang ada ulama mereka sampai Fatihah bersemadi. Kita pernah berpendapat yang sampai, yang tidak sampai tak masalah. Kemudian kita pun berdoa. Berdoa kita minta dengan Allah, bukan minta dengan si mati. Cuma orang beranggapan ada kubur saja depan kubur, itu minta dalam kubur, syirik. Itu saja kubur. Pemikiran dan jiwa yang negatif. Padahal kita berdoa, ya Allah, dengan keberkatan. Siapa yang diberkati? Allah. Dengan keberkatan yang kau berikan kepada wali ini, kupohon padamu ya Allah, dengan keberkatan ini kupohon padamu segala hajat aku tunaikan. Tak masalah. Hatta tuan-tuan sekarang datang manis ilmu sekali hari, lepas solat duduk iktikaf, ya Allah, dengan keberkatan aku bertawassul dengan keberkatan manis ilmu zuhur ini, dan juga iktikaf pada hari ini, dan semain jemaah hari ini, kumohon padamu ya Allah, selesaikanlah hajat-hajat kemudian. Silakan, tak ada masalah. Masih ucapan lagi. Kita bukan minta untuk wali pertolonganku. Jadi tawassul itu perantaraan. Hanya sebab apa? Kita dah ada tauhid, kita dah fahamlah. Malah menjadi satu kesalahan jika kita minta selain pada Allah. Itu syirik. Tetapi melalui perantaraan kita ziarah kubur dengan amal-amal soleh seperti ini, ayat Quran jika kita baca, siapakah yang memberikan kita kekuatan untuk baca ayat Quran, untuk ziarah kubur, untuk berikan masjid? Allah Ta'ala. Maka kita bertawassul dengan amalan ini, amalan yang Allah kurniakan. Maka mohon padamu ya Allah, berkat amalan ini yang kau berikan keberkatannya, memudahkan masalahku. Contoh seperti seorang pemuda, ketiga orang pemuda yang masa waktu lima petik lari dari dalam gua, kemudian batu dalam gua itu tertutup, maka mereka keluar, lubang sempit sangat, mana keluar, maka mereka kisahnya masyhur. Maka dan ketiga orang ini mereka pun masing-masing fikir,
Apakah amalan yang baik yang kita pernah lakukan kita bertawassul dengan amalan itu? Seorang pun bertawassul. Dulu aku pernah disuruh jaga kambing. Tuannya nak pergi merantau. Akhirnya tuan tak balik-balik. Aku jaga kembang, jaga beranak-beranak sampai membiak. Apabila kawan dia orang titipkan tahun-tahun datang minta balik kambing tersebut, maka dia jujurnya dia pun berikan kambing tersebut. Ya Allah, kalau amalan ini kau terima, ya Allah, kupon padamu, ya Allah, kau bukakanlah pintu ku ini. Terbuka sikit. Tapi nak masuk kau tak lepas lagi. Kemudian ada seorang lagi pemuda yang mana engkahnya yang berkhidmat dengan tuanya. Siang mana berkhidmat? Ya Allah, dengan kalau berkatnya khidmat aku dengan guru ini, kumohon padamu ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Buka sikit. Tiba orang seorang pemuda lagi. Dulu aku pernah hampir-hampir nak berzina, nak pelacur. Tetapi aku lihat peha pelacur itu menggigil, menggeletar. Aku tanya kenapa? Kata perempuan itu, kerana aku takutkan Tuhanku. Tapi kenapa buat kerja pelacur ini? Sebab nak cari sumber makanan bagi anak makan, kelaparan. Terpaksa buat begini. Maka si pemuda itu pun tinggalkan perempuan itu. Kerana apa? Takutkan Allah. Ya Allah, kalau kau terima amalan ini, ya Allah, kau bukalah pintu ini. Ya? Sebab musafah. Sebab musafah. Jadi dalam syariat kita antara satu sunnah juga bertawassul dengan amal. Tapi pergantungan kita bukan dengan amal itu, bergantung kepada yang memberi amal itu. Di situ kan ada terjadi sifat apa? Terjadi sifat kudrah, kuasa, kehendak. Kalau ada kudrah, kuasa, kehendak Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala, takkan mungkin kita boleh beramal. Kan kita terjadi sifat hayat. Ilmun, iradah, kudrah, alhamdulillah rabbil alamin, kalam, sama, basar. Di amalan itu ada terjadi sifat Allah. Amalan baik ada sifat Allah yang baik. Ya Allah, dengan dekat amalan ini maksudnya bertawassul dengan sifat Allah itu yang baik itu. Hukum padamu ya Allah sekian. Itu syariat, masih boleh dalam syariat ini. Kita tak minta sekali pada Allah, minta pada Allah. Sebab apa? Allah itu As-Samad. Allah yang menguasai makhluk untuk menguasai hajat. Lam yalid walam yulad, tiada beranak, tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapa pun yang serupa dengannya. Di sini satu hujah kita, apabila ada saja lintasan di hati, ada munculnya bayangan di imaginasi kita, ilusi kita mengatakan itu Allah, maka tolaklah mentah-mentah, pastinya bukan Allah. Dalam bentuk amin ke, dalam bentuk rasa ke, dalam bentuk apa sajalah, mengatakan itu Allah, itu pasti bukan. Sebab tidak akan ada sebarang perubahan sama ada zatnya disuburkan, sifat-sifatnya disuburkan, perbuatannya juga mustahil ada disuburkan. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Imam Haramain Al-Juwaini ketika menjelaskan makna tauhid tersebut, yang menyebutkan iaitu meyakini keesaan Allah Ta'ala yang menjelaskan yang tunjukkan untuk membuktikan secara argumentatif keesaan Allah Ta'ala dan bahawa tidak ada Tuhan selainnya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah minggu depan saya akan ambil balik ayat ini, wa ilahu ilahu wahid. Tanya situ nak baca lagi itu tak seronok juga, membiarkan kita kita nak cerita tentang ilah itu. Wa ilahukum ilahun wahid. Nak cerita lepas itu nanti. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung dengan kita datang. Wa barakatuh kita akan bersembari macam alina ya maulana inna kita wahid. Da'wa tasawwallahu wa ta'ala fi hasana akhir Al-Fatihah.
Jazakallah.